Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih dan alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kelas PDPC online. Okay, untuk subjek geografi tingkatan 2, hari ini kita akan teruskan bab 8. Okey, bab 8 ini akan membincangkan tentang jenis dan kemajuan pengangkutan di Asia. Okey. Ya. Baik. Secara kasarnya, Ya. siapa ada buku? Siapa ada buku? Omar. Kat mana buku? Hilang lah. Raimi Omar. buku tak? Kau kau pergi butik buku tinggal. Baju pijak tepuk tangan Okey, sekejap cikgu share screen sekejap Sekejap. Ayo. Okey. Share screen. Invalid. Okey. Nampak? Nampak buku teks tak? Nampak? Okey, sekejap. Kita cari. Iklim. Okey, baik. Jenis dan kemajuan pengangkutan di Asia. Okey. Jadi dalam bab ini kita akan membincangkan, saya besarkan lagi. Dalam bab ini, cepat botol dia alih kan. Okey. Mengenal pasti jaringan landasan kereta api, lapangan terbang antarabangsa dan pelabuhan utama di Asia. Yang kedua, kita nak lihat menghuraikan kemajuan pengangkutan di Asia. Yang ketiga, menilai kesan pengangkutan terhadap masyarakat, ekonomi dan alam sekitar di Asia. Jadi itu dia punya fokus utama dalam bab 8. Fokus utama dalam bab 8. Ini dia banyak masih lagi penerangan. Baik, ini indaksi bab dia. Indaksi bab 8. Jadi Raimi tolong baca Raimi. Indaksi bab. Negara-negara di Asia seperti Jepun, Emirat Arab Bersatu UAE, China dan Singapura sentiasa mengadakan penyelidikan tentang sistem pengangkutan di negara mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan sistem pengangkutan lebih efisien menepati keadaan semasa dan membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas di negara masing-masing.
Setelah mempelajari bab ini, anda dapat mengetahui dengan lebih jelas tentang kemajuan pengangkutan di Asia. Okay, good. Very good. Smart. Okay. Kita tengok yang pertama. Okay. Jenis pengangkutan di Asia. Jadi perkembangan sistem pengangkutan di negara Asia ini merangkumi darat, air dan udara. Tujuan dia adalah untuk menyediakan kemudahan mobiliti kepada penduduk dan seterusnya menyumbang ke arah perkembangan ekonomi dan sosial di sesebuah negara Asia. Okay. Jadi hampir keseluruhan negara di Asia mempunyai landasan kereta api. Ini bawah pengangkutan darat. Okay. Peta 8.1 menunjukkan antara landasan kereta api utama di Asia. Ini dia. Okay, saya kecilkan sikit lagi. Okay, ni kalau kita boleh setting berdua ke ni? Oh, ni dia. Okay. Okay, ni lagi membantu kot. Oh, dia belah. Oh, tak dapat dah. Ni dia tunjuk. Okay, kalau ni awak nampak tak? Kalau besar ni nampak tak? Ke kena besarkan mata? Okay, tak apa dah. Dah okey dah ni. Nampak? Okay Baik. Ini antara kalau kamu tengok dia punya ni, dia ada bagi petunjuk yang ini adalah jalan kereta api. Dekat Rusia ni jalan kereta api. Tapi Rusia dia bukan negara Asia. Rusia negara Asia bukan. Asia Utara. Dia berdiri sendiri Tak apalah. Yang ni negara-negara Asia. Kazakhstan, Israel. Israel ni di Asia Barat. Okay, ni semua Asia Barat. Kalau kat sebelah sini Asia Timur. Jepun, Korea, China tu Asia Timur. Kalau kita di Malaysia ni Asia Tenggara. Dia jangan salah rujukan lah. Jadi jaringan landasan dia. Dia kata Rusia benua Eropah dengan Asia. Dia separuh-separuh. Tak apa. Sebab Rusia, Eropah. Eropah. Tapi fokus dia Eropah lah. That's why Rusia ada dalam Liga Eropah. Separuh-separuh Turki menurut Cikgu Taufik. Ada Cikgu Taufik yang depan saya ni. Okey. Baik. Tak nak banyak cerita pasal ni. Ini hanya penerangan saja. Ini sambungan dia. Okay, tadi saya sebut tadi Asia Timur inilah. Okay, tapi yang menariknya di sekawasan sebelah Asia Timur ni kita ada landasan kereta api sepanjang 9288 daripada Moskow ke Vladivostok. Nampak orang Rusia ni sebut kan. Okay, Trans-Siberian nama dia punya landasan kereta api tu. Okay. Kemudian kita ada Shinkansen. Yang di Jepun kita panggil dia sebagai bullet train. Bullet train macam peluru lagi. Okay, laju 320 km sejam. Maknanya kalaulah landasan ini dipasang di negara kita, maknanya kalau kita nak daripada Johor pergi ke Perlis, kita hanya mengambil masa sekitar 3 jam sahaja. Okey, 3 jam sahaja sebab jarak Lebuh Raya Utara Selatan cuma 850 km sahaja. Jadi kalau kita bahagi kan tak sampai 3 jam dah sampai dah daripada Johor Bahru ataupun daripada Singapura terus ke Perlis. Okey.
Dia punya kelajuan dia boleh pergi. Okey. Kemudian kereta api bertujuan tinggi di Korea Selatan. Okey. Dia ada panjang landasan dia panjang jugalah. Dia ada Susio. Yang ada Wonju, Guangzheng, Guang apa? Guangnan. Guangzhou China. Lepas tu apa ni bu. Nanti kena belajar sebut Honam. Jadi kelajuan dia lagi laju 350 km sejam. Resut pergi. Okey. Kalau kamu tinggal barang kan memang menangislah. Tak ada dapat balik dah. Kemudian yang seterusnya adalah landasan kereta api berkelajuan tinggi Beijing Shanghai. Okey. Jadi dia dapat memendekkan masa perjalanan Beijing ke Shanghai. Dan kelajuan dia 250 km hingga 300 km sejam. Okey. Baik, itu berkaitan dengan pengangkutan darat. Seterusnya kita lihat pengangkutan udara. Pengangkutan udara. Nazhan baca Nazhan. Cikgu. Baca ni. Pengangkutan udara. Lapangan terbang adalah antara pintu masuk utama ke sesebuah negara. Semua negara di Asia mempunyai lapangan terbang. Peta 8.2 menunjukkan antara lapangan terbang utama di Asia. Okey, lagi? Lapangan terbang antarabangsa Domodedovo, Moskow. Oh, Salah satu hub penerbangan terbesar di Rusia yang mengendalikan 28.5 juta penumpang 2016. Okey, kemudian kita ada lapangan terbang antarabangsa Dubai yang merupakan lapangan yang tersibuk. Okey, yang tersibuk bukan dia sibuk buat apa, tak, dia macam banyaklah kereta api lah, banyak kapal terbang singgah dan pergi pada masa yang sama. Maknanya 10 sampai 15 pergi. Macam tu cerita. Nak tunjukkan sibuk kan. 83.6 juta penumpang dalam masa setahun. Jadi kalau kita kira setahun, okey, 83.6 juta penumpang bahagi 365 hari, maknanya satu hari dia punya ramai orang yang dekat situ bergerak sekitar 229,000 orang. Satu hari 229,000 orang satu hari, punyalah ramai. Okey. Jadi memang siapa yang dekat Dubai tu memang kaya raya lah. Betul-betul dia punya penumpang ramai. Baik, kemudian jangan lupa kita ada juga lapangan terbang yang terbaik di Asia Tenggara iaitu KLIA, iaitu lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Okey, kita juga mengendalikan sekitar 52.6 juta penumpang setahun. Okey, ini untuk kutipan data pada 2016. Okey. Baik. Kita ada lagi lapangan antarabangsa Chengdu di China. Okey, 40 juta penumpang. Kemudian lapangan terbang antarabangsa Tokyo, okey, di kawasan Greater Tokyo, 80 juta penumpang. Lapangan antarabangsa Hong Kong, 70 juta, tak ada yang tak juta. Semua juta-juta. Kemudian jangan lupa kita punya sahabat kita iaitu Singapura merupakan lapangan terbaik di dunia dengan mengendalikan 58 juta penumpang. Sebenarnya ramai penumpang ni dia turun dekat Singapura baru dia masuk Malaysia. Itu sebablah dia punya penumpang dia ramai dekat Singapura tu. Kan? Daripada Singapura tu barulah dia masuk Malaysia. Malaysia dulu. Kemudian kita ada pengangkutan air. Pengangkutan air. Okey. Siapa boleh baca tentang pengangkutan air ni? Isyad boleh baca, Isyad? Najmi. Najmi baca, Najmi. Boleh ke? Silakan.
lapangan terbang. Ni air ni. Saya tak dapat lagi cikgu. Ha? Dia dekat dia. Boleh dapat. Okey. Dia okey. Cuba. Pengangkutan air. Ya. Pelabuhan merupakan komponen yang penting terutamanya dalam urusan perdagangan. Peta 8.3 menunjukkan antara pelabuhan utama di Asia. Oh. Okey, pengangkutan air. Terima kasih. Air. Luzu. Okey. Air. Air ni lah. Keliling ni air. Pengangkutan air. Ni ada pelabuhan Jawaharlal. Ni ada Korea, Taiwan. Okey, Singapura pun ada. Zu. Pelabuhan. Jadi dia kata dekat sini di Arab ni, okey, pelabuhan kontainer terbesar yang mengendalikan kira-kira 50% jumlah kontainer di pelabuhan-pelabuhan di India. Okey, India banyak. Sebab apa banyak barang sampai kontainer sampai ke India ni sebab rakyat dia bilion. India, China, rakyat dia bilion, 1 billion. Okay, China pun 1 billion umat dia, rakyat. Luzu. Kita rakyat Malaysia baru 35 juta. Sikit je. Juta. Okay. Kemudian Tokyo mengendalikan barangan runcit, makanan kertas, bahan binaan dan sebagainya untuk keperluan penduduk dan industri setempat. Dan kita ada juga pelabuhan Hong Kong. Okay, Hong Kong. Kalau siapa suka makan kuih tiaw kungfu Hong Kong nama kan. Najmi suka ke? Najmi. Okey, baik ni. Pelabuhan Hong Kong. Salah satu pelabuhan paling sibuk di dunia dan terlindung daripada bencana alam, efisien dan sistematik. Okey. Tidak dilupakan juga pelabuhan Singapura mampu menampung kira-kira 1,000 kapal kontainer pada satu-satu masa. Bayangkan 1,000 kapal yang besar-besar macam tu pada satu-satu masa. Memang hebat. Okey. Jadi syukurlah. Okey. Baik, seterusnya kita lihat kemajuan maknanya tadi secara rumusan yang jenis pengangkutan tadi ada pengangkutan darat, udara, air. Darat, udara, air. Kamu kena faham lokasi utama jenis pengangkutan tersebut. Okey, yang kamu kena tahu maknanya dekat mana kawasan tu merupakan pengangkutan air yang terbaik, yang terbesar. Kalau darat tu kira darat ni macam mana ni tadi? Pengangkutan darat yang utama lah. Okey, dia punya kelajuan kereta api dan sebagainya. Dia laju tu bukan sebab dia happy ke apa, tak ada. Okey, dia laju ni tujuan dia adalah untuk meningkatkan ekonomi satu, untuk mempercepatkan urusan perdagangan dan untuk connectivity lah, maknanya connection lah, network lah. Lagi cepat dia orang dapat bergerak ke satu tempat ke satu. Contohnya kita beli barang lah, kita beli barang kat Shopee, Lazada. Jadi kita nak cepat. Kita nak barang tu sampai kalau bolehnya kita tekan kejap lagi 10 minit dah sampai. Like you beli Grab Food, you beli KFC delivery, Domino's delivery, Secret Recipe delivery kalau ada lah. Okay, tujuan dia adalah apa? Kita nak cepat. Okay, jadi dengan ada kemajuan pengangkutan darat yang baik, pengangkutan udara yang baik, pengangkutan air yang baik, maknanya kita boleh dapat apa yang kita nak dalam masa yang singkat. Okey, jadi baik. Seterusnya kita lihat kemajuan pengangkutan di Asia. Jadi jaringan landasan kereta api Shinkansen di Jepun. Siapa nak baca? Uzair boleh baca? Uzair. Ya, Uzair. Uzair boleh baca? Uzair baca respon. Ya. Ya. Sila baca. Saya tidur.
Baca banyak ke? Baca mana-mana. Baca lah. Baca je. Baca mana-mana. Jaringan Mana landasan baca? kereta api Saya baik. Shinkansen di Jepun merupakan rangkaian jalan pengangkutan darat yang paling efisien dan canggih. 4 pulau utama di Jepun iaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku dan Kyushu. Dihubungkan melalui rangkaian jalan kereta api yang berteknologi tinggi dan maju. Sistem pengangkutan kereta api berkelajuan tinggi, bullet train, ini dikenali oleh Japanese National Railways, JNR. Laluannya melibatkan bandar-bandar metropolitan seperti Tokyo, Nagoya, Kyoto, Osaka. Jumlah perkhidmatan kereta api dalam sehari adalah sebanyak 358 perkhidmatan. Kira-kira 445,000 penumpang menggunakan perkhidmatan ini pada setiap hari. Okey, betul. Okey. Jadi saya cuba nak kacau tadi, saya dengar nak tengok kau fokus tak fokus kan, fokus alhamdulillah. Uzair, video muka tak ada Uzair? Info saya dia kalau pasal video dia lagging lah cikgu. Oh, okey. Okey, tak apalah. Nak puji tadi kan, tak apalah. Tak jadilah puji kan. Daniel, rambut mana Daniel? Rambut dah tebas dah Daniel. Daniel dah habis rambut. Okey, baik. Once tadi kamu baca, you ada perasan tak? Kamu ada perasan tak sesuatu bila disebut bandar-bandar metropolitan? Tokyo, Nagoya, Kyoto, Osaka. Apa yang awak perasan kat situ? Nagoya, betul. Nagoya. Maknanya langsir yang ada dekat tampin tu, Nagoya tu datang daripada nama bandar ni. Mungkin kata orang daripada Jepun nama dia sama ada dia berasal daripada Nagoya ataupun memang nama owner dia adalah Nagoya. Okay, tapi kita tahu kat sini Nagoya is nama bandar metropolitan. Okey, baik. Apakah keistimewaan Shinkansen ni? Keistimewaan dia yang pertama, dia menepati masa. Tidak pernah lewat. Okey, dan kemalangan dia adalah sifar. Sejak dia beroperasi 50 tahun yang lalu, kemudian mencapai tahap keselesaan yang tinggi. Okey, jom kita lihat. Dia punya landasan kereta api berkelaluan laju di Jepun dari Hokkaido ke Kagoshima. Okey. Ni dia punya kedudukan Shinkansen dia masing-masing lah. Okey. Saya pun tak berani nak sebut, salah sebutkan marah orang Jepun tembak gitu kan. Okey. Cukup lagi. Kemudian lapangan terbang antarabangsa Dubai. Okey. Cikgu nak Daniel baca. Daniel baca. Cikgu. Sorry. Lapangan terbang antarabangsa Dubai terletak di Metropolis Dubai yang merupakan Metropolis dekat Malaysia. Metropolis cecak man. terbesar modern. Ulang balik. Terletak di Metropolis Dubai yang merupakan sebuah metropolis yang terbesar, moden dan termasyhur di Emirat Arab Bersatu UAE. Merupakan lapangan terbang yang termoden dan paling sibuk di dunia. Diuruskan oleh Dubai Airports. Terdiri daripada 3 terminal yang berkemampuan menampung kapasiti sebanyak 90 juta penumpang setahun. Dubai merupakan had penerbangan yang terbesar di Asia Barat, ketiga terbesar di dunia selepas Beijing dan Atlanta. Okey, betul. Terima kasih. Yang atas tu itulah dia yang menguruskan lapangan terbang antarabangsa Dubai adalah Dubai Airports. Jadi ini dia punya situasi dia lah. Okey, sejak tahun 1960 dia dah buka lah. 1960 kamu pun tak lahir lagi. Okey. Baik, apa ke ayam siapa yang berkokok tu? Ayam Uzai. Ayam Najmi. Mana ada, saya tutup mic.
Okey, baik. Ayam saya cikgu. Keistimewaan lapangan terbang antarabangsa Dubai, suasana dia meriah, restoran dia terbaik, kawasan beli-belah dan tarikan pelancongan yang menarik, pusat penerbangan yang berperanan mengumpulkan masyarakat dunia dalam kalangan expatriate iaitu pekerja elit asing maupun pelancong. Sangat terkenal sehingga terdapat siri dokumentasi Ultimate Airport Dubai yang ditayangkan di saluran National Geographic. Terminal 3 dihaskan hanya untuk syarikat penerbangan Emirates. Okey, itu syarikat penerbangan Dubai lah, Emirates tu. Okey. Baik, Pelabuhan Hong Kong. Okay, kita ada 10 minit lagi. Pelabuhan Hong Kong. Okey, Niza baca Niza. Aman Niza. Okay, go. Okey, sila. Berkedudukan strategik di Laut Cina Selatan yang secara semula jadi terlindung. Ya. Dasar laut yang dalam membolehkan menjadi antara pelabuhan yang paling sibuk, masyhur dan penting pada rantau Asia Tenggara dan Asia Timur. Jabatan Maring Hong Kong bertanggungjawab mengawal aktiviti perkapalan kargo kontainer secara menyeluruh, menjaga keselamatan pengemudian kapal, menjalankan rondaan di pelabuhan dan menguatkuasakan undang-undang antarabangsa yang ketat. Pelabuhan yang menjadi pemangkin pembangunan dan kemakmuran Hong Kong kerana terletak pada kedudukan laluan perdagangan dunia. Pada tahun 2016, pelabuhan ini telah mengendalikan 19.8 juta kontena dan jumlah kapal perdagangan yang berlabuh dan berlepas di pelabuhan ini adalah sebanyak 370,990 buah. Meningkatkan darjah ketersampaian di Hong Kong yang melibatkan mobiliti penumpang sebanyak 24.991 juta orang. Okey, terima kasih kepada Aman Izzah. Baik, kalau kita baca sepintas lalu, kita ada dekat sini dia beritahu ada sebuah jabatan Marine Hong Kong, dia bertanggungjawab terhadap semua aktiviti perkapalan, kargo dan kontena secara menyeluruh. Kemudian bila dia sebut dekat sini melibatkan ketersampaian di Hong Kong, melibatkan mobiliti penumpang, maknanya 24.9 juta penumpang ni dia boleh bergerak antara satu tempat ke satu tempat dalam masa yang sangat pantas lah. Okey. Baik, ni Omar Handsome ni, Omar Farouk ke Omar yang kecil tu? Omar Handsome ni. Omar yang kecil. Omar kecil. Apa nama dia? Omar Mokhtar. Faris. Omar Faris. Sorry. Omar Handsome. Omar Handsome respon. Omar. Ada ke tak ada? Omar. Halo. Halo. Baca keistimewaan Pelabuhan Hong Kong ni. Halo, Omar baca yang ni, keistimewaan Pelabuhan Hong Kong. Daripada atas lah? Tak, daripada sebelah. Ni lah. Sebelah. Ni lah dia. Okey. Berkedudukan strategi di Laut Cina Selatan yang Astagfirullah. Sayang. Dasar laut. Omar, yang ni. Yang ada tangan cikgu. Hijau tu. Hijau ke hitam? Hijau. Mabuk. Pintu masuk ke negara China. Antara pelabuhan yang mengenakan duty pelabuhan. Duty pelabuhan yang rendah. Proses pemunggahan kontena dan kargo hanya mengambil masa 10 jam secara purata dan merupakan antara yang terpantas di dunia. Satu-satunya pelabuhan di dunia yang menjalankan operasi pemunggahan kargo di tengah laut at sea loading. Untuk mengatasi masalah kesesakan trafik di pelabuhan. Okey, memang sesak dengan awak baca kan. Okey, tak apa. Terima kasih Umar, handsome. Okey. Baik. Sama. Jangan balik pula bila dah sudah balik. Okey. Baik, dekat sini dia kata dalam tempoh masa 10 jam mesti selesai sesebuah kontena tersebut. Sehingga kan dia sebab dia punya trafik dekat pelabuhan tu sesak.
mereka terpaksa membuat at sea loading. At sea loading tu maknanya memang tengah-tengah laut tu dia dah buat pemindahan kontena tu. Tak perlu dia sampai ke pelabuhan. Okey? Sedapnya lagu. Lagu Lagu siapa apa tu? Salemon. Okey? Baik, Zuhairi. Zuhairi. Boleh baca kesan pengangkutan? Yes. Copetlah. Pengangkutan di Asia menimbulkan pelbagai kesan dari segi masyarakat, ekonomi dan alam sekitar. Ya. Masyarakat memendekkan masa perjalanan, meningkatkan taraf hidup penduduk, meningkatkan integrasi, meningkatkan darjah kesampaian, mengurangkan kesesakan lalu lintas, memberikan banyak peluang pekerjaan. Okey, terima kasih. Terima kasih Zuhairi. Okey, baik. Sebab masa dah pendek kan. Okey, tak apa. Jadi kesan ini tadi Zuhairi dah baca kesan kepada masyarakat. Jadi Azhan okey, approve. Mana Azhan ni take over kan? Tekan. Nampak tak? Ke dah hilang? Dia dah pindah ke awak. Oh, kau kontrol tu. Tak apalah, layan lah. Nampak tak benda yang sama? Dah. Okey. Okey kan? Ingatkan you boleh cover masa pertemuan ni. Dah tinggal 4 minit, kita pergi laju. Okey, jadi kesan dia kepada satu masyarakat, kedua ekonomi, ketiga alam sekitar. Yang alam sekitar ni dia ada 2 kesan daripada kesan yang pertama tadi, dia ada 2 pula kesan alam sekitar, dia ada kesan positif dan kesan negatif. Jadi ini adalah kesan pengangkutan terhadap masyarakat. Jadi kesan pengangkutan terhadap masyarakat tu dia melihat dari segi yang ni tadilah yang Zuhairi baca tu, meningkatkan ketersampaian, mengurangkan kesesakan lalu lintas. Jadi dengan adanya sistem pengangkutan yang baik, pengangkutan air, udara dan darat yang baik, ini akan natijah yang akan dapat. Kalau ni tadi ekonomi ni disebabkan pengangkutan darat dia bagus, lapangan terbang dia bagus, jadi dia ada kawasan hotel bertaraf antarabangsa seperti Burj Al Arab di Dubai. Okey, memperkembang perdagangan domestik dan antarabangsa, memajukan sektor pertanian, perindustrian dan pelancongan, pertukaran mata wang asing. Okey, manakala untuk alam sekitar ni dia ada dua fokus dia. Okey, dia kesan positif dan juga kesan negatif. Hello? Ada semua Okey, jadi kalau kesan positif tadi, kalau kesan positif tadi, kereta api berkelajuan tinggi mengurangkan pencemaran alam sekitar. Kalau dia kelajuan dia rendah, jadi dia banyak mengeluarkan asap dan sebagainya lah. Kalau tak, dia kalau asap sekalipun dia menggunakan teknologi menggunakan elektrik yang tidak cekap. Okey. Jadi kesan positif. Kalau kesan negatif dia ada pencemaran bunyi, pencemaran air, kemusnahan hutan. Kita bila nak buat pengangkutan yang canggih, dah confirm kita perlu tarah tanah dan sebagainya, kawasan hutan kita terokai dan sebagainya. Jadi dia memberi kesan negatif. Jadi insya-Allah kelas masa pun tinggal 1 minit lagi. Latihan cikgu akan bagi kemudian selepas ini di Google Classroom. Ya, saya tahu ayam tu dah suruh balik dah tu kan. Okey. Jadi insya-Allah kita ni siapa conteng ni? Ayam chicken. Nah, ni ayam conteng ke? Dah janganlah. Jangan. Cikgu hidup lagi kamu dah conteng kan. Cukup. Okey. Jadi wallahu alam insya-Allah pada yang berapa orang ni? Berapa orang 11 orang dia ada Okey, jadi jap saya tutup dulu supaya saya boleh tengok berapa ramai yang hadir. Saya stop share dulu. Macam mana kita nak tengok semua yang ada kat sini? Oh, ni dia. Okey. Saya cikgu nak ambil gambar sekejap. Tutup video kamu.
Tutup video. Okey, jangan live dulu cikgu ambil gambar kejap. Okay, cikgu. Ayam. Ni Najmi. Ayam nasi. Ayam Dah. Jadi itu saja kelas untuk hari ini. Nanti latihan cikgu bagi dekat grup GC Okey, itu saja jumpa pada hari Rabu di sekolah daftar macam biasa. Wallahualam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.